maksud daripada amal ataupun muntaha bagi amal bukanlah bantuan-bantuan gaib yang kita dengar tadi, tuan-tuan mulia. Satu orang tu kat dunia dia dapat bantuan gaib daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukanlah arah tu maksud daripada amal kita. Bukan ni yang kita nak. Ini bukan maksud, bahkan inilah adalah mau'ud daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi itu bukanlah maksud. Maksud daripada setiap amal adalah zat Allah Subhanahu Wa Taala, itu untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga tuan-tuan mulia, tanda sempurnanya iman seorang itu bukanlah satu orang itu mendapat bantuan-bantuan gaib daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu orang itu iman dia sempurna, iman pada tahap yang terakhir, yang tertinggi, maka dia mendapat tanda dia dapat benda-benda yang pelik-pelik berlaku pada dia, dapat bantuan gaib pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bukan tandanya, tuan-tuan mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ditanya apakah itu tanda iman? Apakah perkara yang menunjukkan satu orang itu mukmin, orang beriman? Nabi tak kata pada dia dapat benda yang gaib, dapat berjalan atas air ke atau apa-apa ke. Bahkan apa Nabi beritahu, idza sarratka hasanatuk wa sa'atka sayyi'atuk fa anta mu'min. Apabila kebaikan kamu itu menggembirakan kamu buat amal baik, kamu rasa gembira, rasa suka, rasa senang hati. Dan bila kamu terbuat benda yang buruk, kamu rasa sedih, maka kamu adalah satu orang yang beriman. Jadi tanda yang Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu untuk orang yang beriman adalah ini tanda dia. Jadi mohon Nabi beritahu kita kena cerita tentang iman berserta dengan alamat-alamat iman, berserta dengan tanda-tanda iman, supaya alamat-alamat tanda-tanda tadi kita dapat wujudkan dalam diri kita. Kita dapat kenal, dapat tahu tahap keimanan kita. Satu masa, tuan-tuan yang mulia dari Allah Subhanahu Wa Taala, satu golongan, satu jemaah, satu golongan telah datang jumpa Nabi. Satu kumpulan sahabat-sahabat dah datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dia telah cerita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa dalam diri mereka ada 15 sifat, 15 perkara. 5 perkara 5 perkara yang mana mereka kata yang kamu perintah kamu beriman dengannya. Dan 5 perkara lagi ialah yang perkara yang kamu perintahkan kami beramal dengannya. Dan 5 perkara lagi adalah perkara-perkara atau sifat-sifat yang sudah sedia ada dalam diri kami sejak daripada zaman jahiliyah lagi. Maka Nabi beritahu apa dia beritahu? Maka mereka beritahu bahawa 5 perkara yang kamu perintah kami beriman dengannya, beriman dengan Allah dan Rasul, beriman dengan malaikat, dengan kitab-kitab, dengan hari akhirat, dengan takdir. 5 perkara yang kamu beriman dengannya. Dan 5 perkara lagi yang kamu perintah kami beramal dengannya, iaitu kami menunaikan sembahyang, kami mengeluarkan zakat, kami puasa bulan Ramadan, menunaikan haji. 5 perkara dia begitu. Dan 5 lagi perkara, sifat-sifat yang mana sudah sedia ada dalam diri kami sejak daripada zaman jahiliyah lagi, iaitu kami bersabar ketika kesusahan dan bersyukur bila berada dalam keadaan kelapangan, kesenangan. Dan kami redha dengan keputusan Allah. Apa Allah tetapkan tu kami redha apa berlaku. Dan bila berhadapan dengan musuh, kami berhadapan dengan penuh berani. Dan bila musuh kami kena apa-apa kesusahan, kami tidak gembira atas musibah yang menimpa musuh kami. 5 sifat. Jadi 5 sifat ini, 5 perkara ini mereka telah sebut di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan atas perkara yang mereka 15 perkara yang Nabi sebutkan tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda fuqaha udaba kadu an yakunu anbiya. Mereka ni adalah orang-orang yang faqih. Fuqaha. Faqih adalah satu orang yang mana ada mempunyai kefahaman yang sempurna tentang agama. Mereka dalam diri mereka ada sifat-sifat ini. Nabi panggil i'tiraf mereka sebagai fuqaha. Dan Nabi kata mereka ni udaba. Adib, tuan-tuan mulia, zaman sekarang kita faham adib adalah satu orang yang mahir dalam bahasa Arab. Adab Arab.
Dia mahir dengan terang lugah bahasa Arab. Maulana beritahu, Mai Susah beritahu, hari ni kalau kamu mahir macam mana pun dalam bahasa Arab, kamu tidak akan sampai pada tahap kemahiran Abu Jahal. Abu Jahal lagi mahir dalam bahasa Arab dia. Siapakah adib yang sebenar? Orang yang beradab. Apakah itu adab yang sebenar? Adab adalah sifat-sifat yang mana umat ini, dengan sifat-sifat tersebut umat ini dikenali. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adab adalah ihtimam, itu menjaga, mengambil berat tentang sunnah. Adab adalah mengambil berat tentang sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adab. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fuqaha, udaba, mereka ni orang-orang yang faqih, mereka lah adib-adib, udaba, dan kalaulah pintu kenabian masih terbuka, mereka ni layak untuk jadi nabi-nabi kerana ketinggian sifat-sifat yang mereka miliki. Jadi tuan-tuan dimuliakan, ini sifat-sifat orang yang beriman yang patut ada pada setiap orang yang beriman, tuan-tuan mulia. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah sifatkan iman itu dengan dua perkara, sabar dan syukur. Di keseluruhan iman itu terhimpun dalam dua perkara ini, sabar dan syukur. Satu orang ada sifat sabar, satu orang ada sifat syukur yang sempurna, maka dia satu orang yang ada iman yang sempurna pada Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda iman. Akan tetapi tuan-tuan yang mulia, hari ini kita faham sabar apa dia, tuan-tuan mulia. Satu orang tu dipukul, dan dia bersabar atas pukulan tersebut, dia tahan, maka orang ini sabar, penyabar. Orang ini ada sifat sabar. Syukur, kita faham apa dia, tuan-tuan mulia. Satu orang tu dia dapat nikmat, dapat kesenangan, kemudian dia kata, aku bersyukur padamu ya Allah, maka orang ini telah bersyukur. Sedangkan kedua-dua ni bukan syukur dan bukan sabar. Apakah sabar yang sebenar, apakah syukur yang sebenar, kita kena faham. Maulana beritahu, sabar adalah kita menahan diri kita daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah SWT. Menahan diri kita, menahan nafsu kita daripada perkara-perkara maksiat, daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah SWT. Itulah kesabaran yang sebenar. Atas perkara yang nafsu kita tak nak, kita tahan diri kita. Itulah sabar yang sebenar. Dan apa itu syukur? Kesyukuran ialah kita menundukkan diri kita, kita menggunakan diri kita mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Menggunakan diri kita mengikut kehendak Allah, mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala, itulah kesyukuran. Jadi tuan-tuan yang mulia, syukur ini tuan-tuan bukanlah balasan bagi nikmat. Satu orang terdapat nikmat, satu orang ada nikmat saja boleh bersyukur. Walaupun dia tidak ada apa-apa pun. Dia tak ada makanan pun untuk dimakan. Dia tak ada pakaian pun untuk dipakai. Walaupun dia tidak ada apa-apa duit pun. Tapi dia boleh bersyukur, boleh jadi satu orang syakir yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala apabila dia gunakan apa yang dia ada mengikut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dia menggunakan diri dia, dia tundukkan diri dia mengikut perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah seorang yang syakir, satu yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan menahan diri dia dari perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun nafsu dia nak, dia tahan, itulah orang yang sabar. Jadi tuan ni kita kena faham. Kita faham syukur sabar ini, orang dia nikmat dapat duit banyak, baru dia boleh bersyukur. Tak, tuan-tuan. Satu orang yang bersyukur adalah satu orang yang tunduk pada perintah Allah. Dia gunakan apa yang dia ada, apa yang Allah kurniakan kepada dia, apa yang dia ada dia gunakan mengikut perintah Allah, mengikut cara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang bersyukur, tuan-tuan mulia. Jadi syukur dan sabar ni tuan-tuan adalah dua sifat orang, adalah sifat orang yang beriman. Tanda kesempurnaan iman satu orang, bila dalam diri dia ada sifat syukur dan sabar. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah Subhanahu, syukur ni bukan hanya bagi balas. Begitu juga tuan-tuan mulia, mula kita ibadat. Ibadatnya bukanlah balasan bagi nikmat. Satu orang tu dapat nikmat, maka dia beribadat sebagai balasan bagi nikmat yang Allah SWT telah bagi pada dia.